Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk kepada masih lagi dalam bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Tapi kali ini kita akan fokus kepada graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey. Right. Graf fungsi trigonometri ini digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti bidang arkitek, penyelidikan, kejuruteraan, fizik dan juga bidang penyiasatan. Okey, contoh yang paling ketara kita pernah nampak biasa ialah alat mengesan degup jantung dalam bidang perubatan, elektrokardiogram, yang juga merupakan salah satu daripada aplikasi penggunaan fungsi trigonometri. Okey, kita berkenalan dulu dengan graf sinus. Okey, saya kecilkan sikit. Right. Ciri-ciri graf sinus. Ciri-ciri graf sinus adalah berbentuk seperti huruf S. Ni dia bentuk huruf S yang membentuk satu pusingan lengkap yang bermula daripada 0 sehingga 360 darjah. Graf sinus kita tulis sebagai Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X. Berbentuk seperti huruf S. Okey, melalui kedudukan koordinat 0, 0. Nilai maksimum 1. Maksudnya sekarang ni nilai maksimum dia 1. Saya conteng sikit kat sini. Ni nilai maksimum ni 1. Okey, lepas tu nilai minimum. Nilai minimum negatif 1. Jadi kat sini ni. Maksudnya nilai minimum ni. Okey, yang ni nilai minimum. Negatif 1. Dia bentuk pusing dan ke sana. Alright. Pintasan X. Pintasan X pula ialah yang mana yang dia melanggar. Ni, melanggar paksi X. Melanggar paksi X. Melanggar paksi X. Jadi dia langgar pada 0, 180 dan 360. Okey. Pintasan Y. Inilah. Kat sini. Sebab ni kan pintasan Y. Dia langgar dekat paksi Y. Right. Ini adalah graf sinus. Okey, seterusnya. Kita pergi pula kepada graf kosinus. Graf kosinus berbentuk seperti satu cawan. Tengok macam cawan. Masih lagi daripada 0 sehingga 360 darjah. Tapi 0 kalau sin tadi, kalau sin dia dekat paksi Y. Dekat paksi X. Betul-betul dia kena paksi X. Tapi untuk kosinus, dia dekat 1. Y sama dengan 1. Berbentuk seperti satu cawan untuk satu pusingan lengkap. Okey, daripada 0 hingga 360 darjah ni macam cute je, comel je, macam bukit pun ya. Okey, melalui kedudukan koordinat 1, 0. Ni 1, 0 ni yang pertama. Nilai maksimum dia 1 dekat kedudukan 0 ni tadi. Ni maksimum. Sini pun maksimum. Dan nilai minimum dia tu ialah negatif 1. Dekat negatif 1 ni, ni negatif 1 ni. Negatif 1 pula kedudukannya yang dekat 180. Dekat 90, 270. Ni 0. Yang dekat 180 ni negatif 1. Dekat 0, 1. Dekat 360 darjah, 1. Okey, pintasan X terletak di ni tadi 90 dengan 270 saya dah bagi tahu. Pintasan Y pula terletak di Y sama dengan 1. Ni dekat pintasan Y ni. Alright, tu berkaitan dengan graf kosinus. Seterusnya, graf tangent. Graf tangent ni dia unik sikit. Jadi graf tangent ni dia berbentuk tak bersambung. Bentuk dia tak bersambung. Yang ni tak bersambung dengan yang ni, tak bersambung dengan yang ni. Dia putus pada keadaan, tengok kita baca ciri-ciri dia. Berbentuk garisan yang tidak bersambung antara satu sama lain kerana terdapatnya nilai infinity ni. Nilai infinity maksudnya kalau kamu tekan Y sama dengan tangent X, tekan tangent apa ni? 90. Tangent 90 di dalam kalkulator, bila kamu tekan, dia tidak akan dapat nilai. Dia akan keluar maths error. Itu bermaksud nilai itu tidak tertakrif. Melalui kedudukan koordinat 00. Okey, 00 ada. Tapi dekat 90 ni.
Garisan 90 ni, dia tak boleh bersentuh. Daripada atas pun dia tak kena, dekat belah bawah pun dia tak kena. Jadi bila dia pergi dekat atas maksimum sampai atas, lepas tu dia turun ke bawah ni minimum. Dia turun ke bawah ni minimum. Dia jumpa pula sambung daripada bawah ni minimum, naik ke atas pergi 180 kosong. Naik ke atas nilai dia tu bila kamu tekan contohnya tangent 250 contoh. Dia masih ada nilai tapi sayup ke atas, makin ke atas. 270 ni max error semula. Untuk tangent ni dia unik sikit, dia akan jumpa max error kat situ. Jadi sekarang ni untuk tangent kita ada nilai maksimum infinity, nilai minimum negatif infinity. Maksudnya ke bawah ni minimum tak jumpa, bawah tu tak ada. Kita tak ada macam ni. Okey, macam cosinus ni tadi dia ada sempadan. Lepas dia sampai je titik minimum, dia belok balik. Tapi untuk tangent tak ada. Untuk tangent tak ada, dia terus je ke bawah. Jadi kita labelkan dia sebagai max error lah. 90 dan 270 adalah nilai tertarif. Tak tertarif. Pintasan X berlaku dekat kosong. Ni dia langgar pintasan X. Dekat 180 dia langgar X. Dekat 360 pun dia langgar X. Okey, ini boleh sambung lagi ke atas ni. Boleh sambung lagi. Alright, itu adalah graf tangent. Jadi rumusan dia, graf sin X, cos X dan tangent X untuk 0 darjah sehingga 360 darjah. Bentuk sin macam ni, 0 hingga 360 darjah. Bentuk cos macam ni, macam dalam gambar ni, dia berbentuk macam bukit ni. Y tangent X, Y sama dengan tangent X pula dia macam ni. Okey. Nilai maksimum untuk sin X 1, nilai maksimum 1, minimum negatif 1. Cos X pun macam tu, tapi untuk tangent X infinity dan negatif infinity. Okey, pintasan X dia pula 0, 180, 360. Untuk cos 90 hingga dan 270. Untuk tangent 0, 180 dan 360. Jadi pintasan Y dia melanggar dekat 0 untuk sin X. Dia melanggar dekat 1 untuk cos X. Dan dia juga melanggar 0 untuk tangent X. Sama, sin X dengan tangent X sama-sama langgar dekat 0. Cos je langgar dekat 1. Right. Itu adalah berkaitan dengan pengenalan graf sin X, cos X dan tangent X kita.